Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Dan saya rasa kebanyakan anda kenal saya semua, Cikgu Kamrul Zaman sebagai salah seorang komiti Hidayah Center dan juga jawatankuasa dalam jawatankuasa dakwah Hulu Selangor. Jadi hari ini adalah program Ikram Hulu Selangor oleh jawatankuasa dakwah. Memang jawatankuasa dakwah ni akan buat program sebulan sekali, lebih kepada modul-modul DDMM, dakwah dalam masyarakat majmuk, untuk kita lihat peranan kita sebagai pendakwah, untuk kita menyantuni masyarakat dan sebagainya. So dalam pada hari ini kita mengambil kesempatan selaras dengan Maulidi Rasul, Maulidi Rasul. Jadi yang lain tolong offkan mic, speaker. Jadi selaras dengan Maulidi Rasul kita mic off பண்ணுங்க, ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிருக்காங்க. உங்க மைக்லாம் ஆஃப் பண்ணுங்க. Okey. Jadi selaras dengan Maulidi Rasul kita akan meneliti tentang peranan Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Okey. Baik, bila kita sebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin maknanya rahmat sekalian alam. Sekalian alam. Rahmat maknanya rahmat dah dia membawa kebaikan, membawa keadilan, membawa manfaat, maknanya semua orang syukur, dapat keberkatan, kerahmatan, kebaikan, keadilan. Jadi Rasulullah SAW ni, kedatangan dia ni membawa satu rahmat kepada siapa? Alamin, seluruh alam. Bila kata alam ni, dia terdiri daripada manusia, jin, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Okey. Jadi kita lihat ini dia rahmat sekalian alam. Jadi salah satu-satunya Rasul yang Allah utus, dia membawa rahmat kepada seluruh alam. Ini dia, Rasulullah SAW. Kalau Nabi-Nabi sebelum ini, dia hanya kepada kaum dia sendiri saja. Tetapi Rasulullah SAW, dia membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi termasuklah tumbuh-tumbuhan, haiwan, jin, manusia. Jadi maknanya sampai Rasulullah, maknanya bukan setakat untuk umat Islam saja, untuk seluruh manusia, baik Islam, baik bukan Islam, dan bukan saja manusia saja, jin. Sehingga kalau tengok dalam surah Al-Jin, surah Jin, Rasulullah SAW ini berdakwah kepada jin, dan syahadah jin-jin itu semua masuk Islam. Masya Allah. Rahmat kepada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana pernah kita lihat Rasulullah bila lalu dekat pokok, dia bukan suka hati dia je nak apa. Macam kita ni kan lalu satu pokok, kalau pokok tu menghalang, dahan dia menghalang, kita akan potong ke, kita akan patahkan dahan ke. Rasulullah tidak, bukan begitu. Dia tidak ada satu keperluan yang betul-betul mendesak, dia tak akan, dia semua akan tundukkan dan sebagainya. Rasulullah rahmat kepada haiwan. Ini perkara-perkara yang kita kena faham bahawa Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi saya ingin membawa, ni tak ada slide slide tak on ada on slide. Kita nampak slide. Hello. Okey. Jadi kalau tengok Michael H. Hart ni ialah seorang agama Kristian, agama Kristian, The Hundred, dia tulis pada tahun 1978, dia telah menulis sebuah buku, Michael H. Hart ni dia orang Kristian, dia tulis sebuah buku. Jadi buku tu masa tu tajuk dia 100 saja,
Apa dia? Dia telah senaraikan 100 orang yang paling tersohor, terkenal. 100 orang terkenal di dunia pada ketika itu. Ya. Dia ranking, dia buat ranking. Dia letakkan nombor 1 siapa yang paling terkenal, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4 apa dan sebagainya. Dia ada alasan lah, dia ada sebab-sebab lah. Ya. Kemudian 14 tahun berikut, Michael Hart ni telah menulis sebuah update, edit buku ni, edisi yang berikut. Dia dapat maklumat-maklumat tambahan, full info baru. Dia upgrade dia punya buku tu 100 orang terbaik pada tahun 1992 dan namakan buku tu dia sikit. Dia kata The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Dalam sejarah. Boleh respon ke Auni? Hello? Ya, cikgu je. Slide tak ada slide? Ada. Saya dah share ni. Dalam ni ada slide? Saya tak nampak pula. Tak ada Ada. Cuba tanya yang lain. Saya dah share dah. Okay, yang lain nampak tak slide? Hello? Samira, slide tadi dah slide. Samira, Kila. Ada nampak Baru slide? nampak Ustaz. Baru nampak Nampak ada dia. Ada. Okey. Okey dah kalau ada slide tu tak apalah. Okey, baik. Jadi Michael H. Hart ni dia bila buat tentang kajian ni diletakkan dia ni orang Kristian orang Kristian ni dia kena percaya Saint Paul. Saint Paul ni pengasas Kristian. Macam mana orang Islam dia kena tahu tentang contohnya nama nabi-nabi, rasul-rasul, tentang imam-imam, contohnya Imam Syafi'i, Imam Hanbali, tahu sedikit, maka sepatutnya orang Kristian dia tahu Saint Paul. Saint Paul adalah pengasas Kristian. Dan Saint Paul telah meletakkan Michael H. Hart telah meletakkan Saint Paul sebagai orang ke-6 yang terkenal. Dia orang Kristian dia letakkan orang ke-6 yang terkenal. Orang ke-5 ialah Confucius. Orang ke-4 ialah Buddha. Dan Saint Paul meletakkan Jesus Christ yang dia anggap sebagai Tuhan sebagai nombor 3 dan nombor 2 ialah Isaac Newton dan yang paling terkenal Saint Paul meletakkan nombor 1 top yang paling top dekat atas ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan Saint Paul, maknanya Michael H. Hart. Dan Michael Hart dia mengatakan dia tahu bahawa pilihan dia Nabi Muhammad sebagai yang pertama ini memang akan mengejutkan ramai pihak. Tapi dia bagi satu sebab. Dia kata Nabi Muhammad ini merupakan satu-satunya manusia daripada 100 orang yang dia dah kumpulkan ni. Nabi Muhammad adalah merupakan satu-satunya manusia yang berjaya dua bidang. Bidang agama, dia tak sebutlah bidang akhirat, tapi dia kata bidang agama. Bidang agama dan juga bidang dunia. Bagaimana pengiktirafan seorang Kristian sehingga menulis sebuah buku meletakkan Nabi Muhammad sebagai the first top, kerana dia kata tidak ada orang lain dekat dunia ni selainkan Nabi Muhammad itulah. Walaupun dia tak sebut sebagai Nabi, dia hanya sebut sebagai Muhammad. Dia kata Muhammad inilah merupakan satu-satunya manusia yang berjaya baik bidang dunia dan juga bidang agama. Okay? Jadi kita ceramah kita hari ini kita nak lihat kenapa sampai begitu. Kita lihat bukan saja pandangan daripada Michael Hart. Kita lihat yang slide berikut bagaimana pandangan Profesor Ramakrishna Rao. Profesor Ramakrishna Rao ni adalah orang Hindu. Orang Hindu dalam bukunya Islam and Modern Age. Islam pada zaman moden. Pada zaman moden ini dia kata dunia menyaksikan satu peribadi yang unggul. That means dekat dunia ni
Inilah dia peribadi yang hebat, unggul. Unggul maknanya paling hebat, cemerlang, gemilang. Itu dia maksudnya peribadi unggul. Dunia menyaksikan satu peribadi yang unggul yang jarang ditemui. You cannot look other place. Hanya dekat mana? Wujud dalam bentuk seorang rasul bagi orang-orang Islam. Dia kata, dengan kata lain, dia kata Nabi Muhammad ni orang yang paling hebat. Jadi orang-orang Islam patut kira macam kata mana, untunglah mempunyai seorang pemimpin yang hebat kat dunia. Ini diakui oleh seorang orang Hindu, Ramakrishna Rao. Kalau tadi Michael Hart itu Kristian. Kemudian kita lihat George Bernard Shaw. Shaw ni bila ada perkataan gelaran Shaw di belakang, dia menunjukkan dia mempunyai PhD dalam beberapa bidang. Jadi dalam sebuah buku Genuine Islam, Shaw mengatakan, dia kata sekiranya manusia seperti Muhammad ini diberi peluang memerintah dunia, beliau dapat menyelesaikan masalah-masalah. Dia ngaku kalau orang seperti Nabi Muhammad ni diberi peluang jadi pemimpin yang hebat, dia kata banyak masalah dapat selesai. Masya Allah. Pengakuan daripada George Bernard Shaw. Dan dia juga katakan agamanya akan diterima di Eropah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, hari ini di Eropah, agama kedua terbesar selepas Kristian ialah Islam. Dan saya menjangkakan insya-Allah 10 tahun akan datang, tak mustahil bahawa Islam akan mengatasi agama Kristian di Eropah. Kerana hari ini ramai muda mengenal Islam di Eropah. Di Eropah, seperti apa yang dijangkakan oleh George Bernard Shaw itu berlaku. Kerana orang nampak keunikan Islam, penyelesaian masalah banyak perkara. Manusia muda mengenali Islam, muda mendekati Islam, dan ada yang dakwah berlaku oleh golongan-golongan Islam di sana, dan akhirnya alhamdulillah ramai yang mula syahadah terlihat. Doakan saja insya-Allah. Dan kita lihat tadi kita lihat pandangan 3 orang manusia, seorang Michael Hart, orang Kristian, Profesor Ramakrishna Rao, orang Hindu, dan George Bernard Shaw, seorang, tak silap saya dia Yahudi, tak silap saya. Mungkin kalau saya silap tolong betulkan. Dan bukan saja di situ, malah kedatangan Nabi ini, Rasul ini juga, Nabi Muhammad juga dinyatakan dalam pelbagai kitab. Tidak mustahil. Sebab apa? Surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 24 mengatakan bahawa dan tidak ada satu umat pun, melainkan ada padanya seorang pemberi peringatan. Allah memang hantar utusan-utusan. Allah memang hantar nabi-nabi, rasul-rasul, rasul untuk memberi peringatan. Dan apakah mesejnya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Seperti yang disebut dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 36. Semua rasul-rasul ini, kami mengutus setiap rasul ini untuk pada setiap umat untuk ani'budullah, sembahlah Allah dan jauhi kesesatan. Itulah dia peranan setiap rasul daripada Nabi Adam, Hud, Soleh, sampailah kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad. Same message, sembah Allah, jauhi kesesatan. Dan ada yang rasul-rasul yang Allah tak sebut kisah dia. Kita faham bahawa nabi-nabi bilangan nabi ini 124,000 orang. 124,000 orang. Dan bilangan rasul-rasul ini 313. Daripada 313 orang dipilih sebagai rasul. Tadi nabi ini tolong speaker tolong off yang lain. Jadi 124,000 ni ialah nabi-nabi. Nabi-nabi ni dia tidak dia lebih kepada mesejnya dia tidak menyampaikan kepada orang lain. Dia dakwah secara bilhal melalui akhlak dia. Daripada 124,000 tu dipilih 313 rasul. Daripada 313 rasul ni ada yang Allah kisahkan kisah dia, ada yang Allah tidak dikisahkan. Menurut surah An-Nisa surah yang keempat ayat 164. Dan kalau kita lihat daripada
313 rasul itu 25 yang nyata yang kita tahulah. Nabi Adamnya, Rasul Adamnya, Rasul Nuhnya, Hudnya, Solehnya, dan sebagainya. Baik. Jadi pandangan Syekh Hawa dia kata tak mustahil Allah menghantar rasul-rasul di negara-negara selain daripada Arab. Mungkin di India, China, tidak mustahil, ya. Dan Profesor Jamal Badawi pula mengatakan tak salah kalau kita nak melihat kandungan daripada kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran, tidak salah selagi mana, saya tegaskan, as long, selagi mana dia tidak kontradik, dia selari, dia tidak kontrak, tidak ada pertembungan, dia selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. As long as dia ni parallel, maknanya selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bertentangan, tak ada masalah. Ya, kalau dia bertentangan, tak ada. Kan? So, itu pandangan yang bagus, pandangan yang bagus dan adil, ya, kita lihat. Maka hari ini saya secara sedutan, kita lihat bagaimana dalam kitab Hindu, dia banyak kalau nak kupas topik ini saja boleh hampir 2 jam, tetapi sekali lalu saja dinyatakan tentang akan adanya seorang utusan akhir, iaitu Kalki Avatar. Avatar ni utusan, Kalki ni yang terakhir. Akan ada seorang Kalki Avatar dan dia beri sifat-sifat Kalki Avatar ni. What is the characteristic? Dia punya ciri-ciri Kalki Avatar ini dinyatakan dalam Purana. Dikatakan Kalki Avatar ni akan hancurkan syaitan, ya, dengan bantuan 4 orang saudara. Dinyatakan dalam Kalki Purana, kitab nombor 2 ayat 5. Kan? Dan dia akan, Kalki Avatar ni akan hancurkan patung-patung. Dalam mengikut Kalki Purana, ya, dia kata Kalki Avatar ini akan datang menghancurkan patung-patung dan dilahirkan pada 12 Madau. 12 Madau. Bapanya nama Vishnuyas, maknya bernama Sumadi. Vishnuyas dan Sumadi ini bahasa Sanskrit. Maksud Vishnuyas, yang Sanskrit Vishnuyas, bahasa Melayunya maknanya hamba Tuhan. Sanskrit maknanya Sumadi, nama maknya, bahasa Melayunya maknanya yang baik. Kalau bahasa Arab, Vishnuyas itu maknanya Abdullah. Bahasa Arab, Sumadi maknanya Aminah, yang bertimbang rasa yang baik. Masya Allah, kita lihat. Dan Kalki Avatar ini akan lahir di kota Shambal. Ya. Dan dia terangkan kota Shambal itu. Tapi setakat ini, kalau kita lihat, akan hancurkan dengan bantuan 4 saudara. Kita lihat ada persamaan dengan Nabi Muhammad. Dan walaupun kita tidak boleh katakan confirm, itulah dia maksudnya rujuk kepada Nabi Muhammad, tetapi kita tidak dapat menolak bahawa ciri-ciri ini ada banyak persamaan dengan Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad dibantu oleh 4 Khulafa' Rasyidin. Nabi Muhammad bila Fathul Mekah, dia memusnahkan berhala-berhala. Nabi Muhammad dilahir pada 12 Rabiul Awal. Walaupun dalam Kalki Purana mengatakan 12 Madau, itu bulan yang dalam Sanskritnya bulan. Okey. Dan bapaknya Vishnuyas, kalau tengok dalam Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, maknya Aminah. Masya Allah. Hampir cantik. Macam ada persamaan. Kan? Dan kita lihat, dilahirkan di kota Shambal. Dalam kitab itu disebut kota Shambal ni kota yang mempunyai patung-patung berhala. Kota Shambal ni mempunyai kota ada patung-patung berhala, tempat yang mendatangkan keamanan dan ketenangan, tempat yang menarik orang datang, tempat yang berhampiran dengan air. Itu yang dinyatakan dalam kitab Purana. Dan kita lihat kalau kota Mekah, Mekah tempat kelahiran Nabi Muhammad, dia memang mempunyai banyak patung berhala. Ada sampai 360 patung berhala apabila Nabi Muhammad membuka kota Mekah. Di mana telah dihancurkan patung-patung berhala ini. Dan Shambal, Shambal maknanya tempat yang tenang. Memang Al-Quran menggambarkan Mekah ini satu tempat yang aman, yang tenang. Saya rasa, saya tak tahulah, saya tak pasti sama ada apakah Shambal ini juga yang diambil oleh orang Melayu. Mungkin ni gurauan. Wallah lah, kita boleh buat kajian lah. Agaknya kalau kita ni makan nasi lemak tak ada sambal ni, memang tak tenang, tak aman lah. Tak selesa.
kena ada sambal maka si canai kena ada sambal agaknya tak tahu lah kot sambal ini daripada okey tak apa walaupun itu lari daripada tajuk daripada ini okey right go there okey kemudian kita lihat tempat yang menarik perhatian memang musim haji ini adalah tempat yang kalau kita tengok Mekah adalah tempat di mana musim haji umrah sentiasa penuh menarik perhatian yang berhampiran dengan air. Memang di kota Mekah ini adalah sumber utamanya air Zam-Zam. Jadi kita lihat sambal ini juga seolah-olah banyak ciri-cirinya menyamai dengan kota Mekah kan. Jadi kita daripada ciri-ciri yang dinyatakan itu kita rasa apakah mungkin yang dimasukkan dengan kalki avatar dengan ciri-ciri itu ialah Nabi Muhammad yang dimasukkan. Walaupun tidak boleh kita katakan confirm Nabi Muhammad, tetapi dia amat menepati dengan ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad dan juga bahagian kelahiran dia, keluarga dia, mak dia, tempat kelahiran dia dan sebagainya. Baik. Kemudian kita lihat dalam agama Buddha pula, tadi agama Hindu dalam kitab Buddha pun Buddha sendiri nyatakan Buddha ni maknanya seorang yang bijaksana yang mendapat petunjuk. Itu maksud Buddha. Jadi Gautama Buddha dia bercakap kepada anak murid dia dia kata wahai Nanda aku ni bukan Buddha yang pertama dan terakhir. Aku bukan Buddha, aku bukan utusan yang pertama dan utusan yang terakhir. Sebab maksud Buddha tadi kita lihat dia seseorang yang amat bijaksana dan mendapat petunjuk. Kan? Okay. Something wrong Okay. Jadi Buddha ni dia kata wahai Nanda, aku ni bukan orang yang pertama bukan orang yang pertama, bukan orang yang terakhir. Dan kerana akan datang seorang Buddha. Seorang Buddha. Jadi Buddha sendiri mengatakan nanti akan ada seorang lagi macam aku. Mungkinkah Buddha ini juga merupakan seorang rasul? Kan? Saya tak kata confirm kerana ada rasul yang dinyatakan, ada rasul yang tidak dinyatakan. Ya. Bagaimana orang Kristian salah faham tentang Nabi Isa yang sebagai rasul dianggap sebagai anak Tuhan? Tidak mustahil juga Buddha yang mempunyai akhlak yang baik, sebagai peribadi yang baik. Tetapi mungkin disalahfahami sebagai sampai pemujaan berlaku salah, sedangkan dia hanyalah merupakan seorang utusan, kan? Dan dia sendiri mengatakan aku bukan utusan pertama, aku bukan utusan terakhir, lepas ni akan ada seorang lagi Buddha yang membawa utusan. Dan dia menggambarkan siapakah antim Buddha. Buddha yang kemudian ini dikata dia ni manusia, Buddha ni manusia, peribadi dia mulia, dia merupakan pemimpin bagi manusia, dia merupakan pembimbing, mengajar kebenaran, dan dia diutus untuk seluruh manusia, bukan pada satu kelompok kaum saja, dan dia juga membawa ajaran yang cukup lengkap dan beliau digelar sebagai Maitreya. Kalau kita lihat, memang Al-Quran menggambarkan Nabi Muhammad seorang manusia. Apa yang digambarkan sebagai anti Buddha dalam kitab Buddha ini juga kita lihat banyak menepati ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad. Kerana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul adalah manusia. Dan Allah gambarkan bahawa peribadi yang mulia, budi pekerti yang agung, contoh tauladan, dan merupakan pemimpin bagi manusia seperti yang disebut oleh Michael H. Hart tadi, kan? Malah dia juga mengajar, membimbing, dan dia diutus bukan saja untuk kaum dia diutus untuk seluruh manusia dan membawa ajaran yang lengkap. Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini, dia ni lengkap, agama yang sempurna, kan? Dan beliau digelar Maitreya. Kalau kita lihat majalah The Leader yang bertarikh 16 hari bulan 10 tahun 1930, hampir lebih kurang 91 tahun yang lalu, dalam majalah itu dikata kalimat Maitreya membawa maksud merciful, pembawa rahmat. Dan kita lihat dia amat menepati dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 107.
bahawa Nabi Rasul kita ni merupakan rahmatan lil alamin. Membawa rahmat. Bible ni ada dua. Satu merupakan perjanjian lama, satu perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, iaitu sebelum kedatangan Nabi Isa, lima kitab yang awal dikatakan ditulis, diwahyukan. Kalau kita maksud apa yang difahami oleh Kristian, 5 yang book yang pertama, Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus dan Deuteronomy. Deuteronomy yang kelima ialah diwahyukan kepada Nabi Musa. Jadi Tuhan bercakap pada Nabi Musa. Maka dalam Deuteronomy 18, Deuteronomy chapter 18 verse 18, dia sebut, I'll raise up for them a prophet like you. Aku akan bangkitkan di kalangan mereka ini seorang rasul seperti engkau. Tuhan bercakap dengan Nabi Musa, aku akan bangkitkan di kalangan mereka seorang prophet, seorang rasul seperti engkau among their brethren, di kalangan adik-beradik mereka. Adik-beradik mereka. Jadi, orang Kristian percaya yang dimaksudkan akan dibangkitkan seperti Nabi Musa ni, mereka percaya Nabi Isa. Yang dimaksudkan Nabi Isa. Kalau orang Kristian dikata, oh ini maksudnya Nabi Isa, kita patut ucap tahniah kepada mereka. We say, congratulations brother. Tahniah brother. Kenapa? At least hari ini dia mengaku bahawa Nabi Isa itu prophet. Sebab sekarang ni mereka kebanyakan mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan. At least sekurang-kurangnya dia dah betul sikit, iaitu mereka dah mengaku bahawa Nabi Isa ni ialah seorang prophet. Sebab Deuteronomy sebut prophet. Kan? Nanti dia akan cakap macam-macam alasan lah. Okey, tak apalah. Jom kita meneliti. Adakah siapakah yang menyamai Nabi Musa? Kalau kita lihat, Nabi Musa lahir normal. Ada mak, ada bapa. Nabi Musa berkeluarga. Dia kahwin, ada anak. Nabi Musa dia wafat. Iaitu dia meninggal. Meninggal dunia. Wafat. Nak bagi faham. Dia wafat keadaan normal. Maknanya sampai satu ketika usia, dia meninggal. Okey. Kita lihat, ada tak persamaan? Dari sudut kelahiran, Nabi Isa tak sama. Sebab Nabi Isa tak mempunyai mak, ada mak, tak ada bapa. Maknanya tak sama. Nabi Isa tak sama dari sudut kelahiran. Okey. Dan dia juga digambarkan tidak berkeluarga. Baik Bible maupun dalam Al-Quran belum berkeluarga. Dan dia juga dalam Bible digambarkan dia telah mati disalib. Maknanya kematian dia tidak normal dalam Bible. Kemudian diangkat. Okey, ada yang kata tak dengar suara saya. Hello. Tolong ni Amni, tolong lihat. Siapa lagi tak dengar suara saya? Ada ke? Dengar ke? Tolong bagi respon kat sikit. Ada mesej kata tak dengar suara saya. Hello. Dengar je suara cikgu. Dengar. Okey. Okey, Rawi, saudara Rawi, you kena tengok you punya ni. Baik. Jadi maknanya, okey, ramai dengar. Okay, terima kasih kerana bagi respon. Okey. Jadi maknanya, dari sudut kematian, baik Bible dia kata Nabi Isa mati secara tak normal. Dia disalib. Kemudian baru 3 hari kemudian bila Mary Magdalene pergi tengok, tak ada. Maknanya dia dah diangkat ke langit. Ya. Dan malah orang Islam percaya Nabi Isa tidak meninggal lagi. Ya. Dia telah diangkat oleh Rasul. Kan? Dia wajahnya disamakan dengan orang yang nak mengkhianati dia. Maknanya dari 3 ciri ni pun Nabi Isa tidak menyamai Nabi Musa. Jadi maknanya ayat tadi, saya akan bangkitkan seorang rasul seperti engkau. Nabi Isa tak sama pun dengan Nabi Musa dalam 3 hal ini. Kita lihat dalam 3 hal ini Nabi Muhammad sama. Lahir normal, ada mak, ada ayah, berkeluarga. Dan pada usia 63 dia wafat secara normal. Jadi kita lihat di sini pun seolah-olah menggambarkan kehadiran Nabi Muhammad ini dinyatakan baik dalam kitab Kristian, baik dalam kitab Hindu, baik dalam kitab Buddha. Hebatnya Rasulullah kita ini.
Baik. Jadi hari ini setakat ini kita dah dengar bagaimana Rasulullah diakui kehebatan dia oleh Michael H. Hart, oleh Profesor Ramakrishna Rao, oleh George Bernard Shaw. Kemudian ada pula dinyatakan dalam kitab Hindu, ada pula dinyatakan dalam kitab Buddha, ada pula kehadiran dinyatakan dalam kitab Kristian. Masya Allah, marilah jom kita lihat ibrah. Ibrah daripada ibrah ni maknanya pengajaran daripada sirah. Kenapa agaknya sampai orang bukan Islam pun boleh menyatakan kehebatan Nabi? Patut kita lihat. Pertama kita lihat, saya buat dalam bentuk cerita. Kisah satu. Rasulullah ni dia menghormati hak manusia. Slide tolong kedepankan lagi slide. Rasulullah ni dia menghormati hak manusia. Apabila satu ketika itu melihat jenazah, jenazah ni maknanya orang yang dah meninggal, orang yang dah meninggal, maka bangunlah sehingga ia melintasi kamu. Ini hadis. Apabila kamu melihat jenazah maka bangunlah sehingga ia melintasi kamu. Ini riwayat hadis riwayat Bukhari. Di mana satu peristiwa berlaku jenazah seorang Yahudi, orang Yahudi, bukan Islam. Dia lalu Nabi yang sedang duduk dia bangun. Tiba-tiba sahabat tanya, ya Rasulullah, itu ialah seorang Yahudi. Maka Rasulullah kata, bukankah ia juga seorang manusia? Masya Allah, hebatnya peribadi Rasul ini. Mungkin ini antara lagi sebab-sebab meletakkan Michael Hart memberikan kredit kepada Nabi Muhammad untuk mencalonkan dia sebagai orang yang top. Kerana ini patut menjadi satu pengajaran kepada kita. Kita ada jiran kita non-Muslim. Kalau mereka meninggal, kalau mereka mati, meninggal, sepatutnya kita pun menghormati jenazah. Menghormati jenazah ini bukan bermakna kita menerima pegangan agama mereka. Ini ajaran Nabi. Ini ajaran Nabi. Dan sebenarnya satu lagi term biasa yang kena ubah. Saya rasa masyarakat kita kena ubah. Kita kadang-kadang masyarakat kita ni bila orang Islam meninggal kita kata telah kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah. Tapi bila orang India meninggal kita kata sudah mati. Kemudian kalau orang Cina meninggal ada lagi teruk kadang-kadang ada kata Acong dah mampus. Ini tak kena. Tak kenalah. Macam tu. Patutnya kita sebutlah paling tidak, kalaupun kita tidak sebut kembali ke rahmatullah, kita sebutlah telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Satu yang sopan, tak ada masalah. Kena ubah. Kita membetulkan yang biasa, membiarkan yang betul. Okey. Dan mulai hari ini marilah kita ubah. Kerana ini ajaran Nabi. Kalau adanya jenazah baik Islam ataupun non-Muslim, lalu kita setidak-tidaknya kita bangun menghormati. Kerana ini ajaran Rasulullah. Okay? Kemudian kita lihat kepada yang kedua, bagaimana Rasulullah digambarkan sebagai suami yang baik. Yang baik pakaiannya, yang pandai jaga hati isteri. Ini satu muhasabah pada kita lah. Lebih-lebih lagi pada suami. Bagaimana dia memuji memuji masakan, maknanya satu peristiwa di balik lambat dan dia telah maknanya pintu dah tutup, dia tak adalah ketuk pintu tu sampai so buka ke kan. Aisyah dah tertidur, dia tak nak ganggu Aisyah. Kemudian Aisyah bila buka pintu tengok Rasulullah tidur kat luar, masya-Allah. Dia kejutkan Rasulullah dengan cara baik. Dia kata, ya Rasulullah, ya Habibullah, kenapa kamu tidur sini? Kenapa kamu tak bagi tahu dengan saya? Kenapa kamu tak kejutkan? Ini sifat-sifat Rasul, hebatnya, penyantunnya dia. Dan ada satu lagi bagaimana Aisyah masak. Masakan itu masin sangat. Rasulullah senyum je. Makan kan. Kemudian kali kedua Aisyah suap, Rasulullah senyum juga kan. Kemudian Rasulullah pula ambil masakan tu, dia pula suap pada Aisyah. Berubah muka Aisyah. Dia kata, masin rupanya. Tapi Rasulullah tak adalah kata dia luakkan ke apa. Masya-Allah, ini satu sifat yang dalam contoh bagaimana sebagai peribadi seorang suami yang baik. Kalau tadi kisah satu
bagaimana dia menghormati manusia. Dalam kisah 2 ni, peribadi Rasulullah sebagai peribadi suami yang baik. Mungkin juga ini juga menjadi satu kredit kepada Michael Hart dalam meletakkan Nabi sebagai yang pertama. Kemudian kita lihat kisah 3, Rasulullah ni disebut dalam hadis ini dikatakan bukan dari golongan umatku. Slide berikut. Bukan dari golongan umatku seorang yang tidak menghormati orang tua di kalangan kami dan tidak menyayangi anak-anak kecil. Rasulullah ni rahmat kepada wanita, rahmat kepada orang tua, rahmat kepada anak-anak kecil. Melarang berdusta dengan kanak-kanak, mencium dan mengusap kepala kanak-kanak. Mungkin sekarang PKP kita tak boleh dah buat kalau bukan anak kita dan sebagainya. Tapi maknanya insya-Allah dalam keadaan biasa nanti insya-Allah kita perlu menjadi orang yang penyayang kepada anak-anak. Cucu-cucu beliau dia bila solat kadang-kadang naik belakang dia, Rasulullah menunggang jadi macam unta, kadang-kadang dia macam unta lah. Rasulullah cucu-cucu dia naik ke belakang bermain. Ini benda-benda yang patut menjadi satu contoh kepada kita. Jadi kita lihat ini satu lagi kredit Rasulullah sebagai seorang yang rahmah kepada orang tua, kanak-kanak, wanita sebagainya. Kemudian kisah keempat kita lihat bagaimana Rasulullah dalam hadis disebutkan bahawa tak kala seorang berjalan, tak kala seorang itu berjalan dalam dan dia nampak ada halangan seperti pokok yang berduri berada di tengah jalan, alihkan. Rasulullah suruh alihkan kerana maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Masya Allah. Kita lihat ini satu perkara yang perlu diambil perhatian. Kalaulah benda yang kecil macam itu, pokok, duri, dahan duri yang berada di jalan perlu dialihkan. Mesej yang Rasulullah sampaikan, jangan kita menghalang. Kita kena alihkan sesuatu yang halangan pada jalan. Hari ini ramai orang nak mencari keredaan Allah dalam hari Jumaat. Mereka pergi sembahyang Jumaat, Masya Allah. Memang ramai sampai parking. Masya Allah, dalam kita nak mencari keredaan Allah tu, janganlah kita menghalang hak-hak orang lain. Sebab di luar sana ada hak orang bukan Islam, ada wanita yang ada berurusan kat luar, mungkin dia bawa anaknya sakit dan sebagainya. Jadi kita tak boleh halanglah jalan. Lebih-lebih lagi, jalan tu satu-satunya jalan kat situ. Jadi kita, kalau jalan tu 2 lorong, mungkin paling tidak kita parking 1 lorong, setidak-tidaknya ada 1 lorong untuk orang lalu. Ini ajaran Rasul. Kalau individu yang parking kereta sampai menghalang jalan, pernah terjadi, di Hulu Selangor pernah terjadi. 20 minit. Lori semua horn. Rupanya ada individu yang dia parking aja sebab dia kata nak kejar sembahyang Jumaat. Pada saya tidak rahmat. Dan satu lagi, ini minta maaf, saya nak tegurlah. Kita sebab perkara ni berlaku kemarin solat Jumaat, seorang individu sekarang ni kita kena faham bila solat Jumaat ada orang dia ada masa rehat, masa itulah dia datang solat Jumaat, lepas tu dia kena bergegas masuk ke pejabat kerja dan sebagainya. Kita faham insya-Allah. Dan lepas Jumaat dah baca doa ringkas, dia akan bergegas keluar sebab dia ada berurusan. Memang surah Jumaat pun sebut gitu lepas tu bertebaranlah kamu. Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang pakcik ni dia sembahyang solat sunat tak ada masalah, nak solat. Nah, dia solat pula betul-betul kat laluan. Dekat pintu orang nak keluar masuk. Sedangkan boleh je pindah ke depan. Jadi orang yang kemudian terberhenti sampai jam. Ada yang ada sikit dia letaklah sutrah kat situ supaya orang boleh lalu kan. Itu memanglah sebab adab kan. Kita tak boleh lalu begitu saja orang tengah solat. Tapi bila kita nak solat, kita lihatlah dekat mana. Boleh je. Ataupun tangguhkan sekejap, bagi orang lalu dulu, lepas tu baru kita solat ke. Atau dalam solat tu, cari tempat yang, ini benda-benda yang perlu kita, saya katakan tadi, biasakan yang betul, membetulkan yang biasa. Kemudian, kisah yang berikut. Kita lihat bagaimana keadilan yang Nabi berikan dalam kisah 5 dalam perang Khaybar. Dalam satu peperangan di mana orang Yahudi telah kalah.
orang Muslim telah menang dalam peperangan Khaybar ini. Ya. Jadi kalau ikut dari sudut ini, bila orang Islam dah menang, orang Islam berhak untuk mengambil rampasan harta perang. Dia boleh ambil harta perang tu, dia boleh ambil. Jadi orang Yahudi, dia memohon kepada Rasulullah, yang kerana mereka telah mengusahakan kebun. Dalam beberapa bulan lagi akan ada hasil mereka. Tapi peperangan telah berlaku dan mereka telah tewas. Maka Rasulullah pun arif. Dia pun faham kekuatan di pihak orang Muslim pun untuk mengusahakan tu mungkin ada kekangan, maka Rasulullah bersetuju. Rasulullah pun melantik Abdullah bin Rawaha untuk menguruskan pembahagian dengan mengatakan perjanjian berlaku itu 50% kepada orang Yahudi yang tukang asal kebun itu dan 50% kepada orang Muslim. Ya. Walaupun sebenarnya dalam keadaan itu Rasulullah boleh ambil 100%. Ya. Kebenciannya terhadap Yahudi yang membunuh Nabi, kisah-kisah Yahudi membunuh Nabi, mendustakan Allah, tidak sekali-kali mendorong Rasulullah untuk berlaku zalim terhadap Yahudi. Inilah kehebatan peribadi agung yang telah diberi kredit oleh Michael Hart, Profesor Ramakrishna Rao, George Bernard Shaw dan sebagainya. Okay? Next, kita lihat kisah ke-6. Bagaimana dalam satu kisah kejadian, seorang Muslim Ansar, dia mencuri baju besi seorang lagi Muslim. Tetapi dia pergi sorokkan dekat seorang Yahudi bukan Islam. Mula-mula bila nak tangkap orang Muslim, Muslim tu bersumpah atas nama Allah. Dia kata, aku tak mencuri. Mereka bebaskan Muslim itu. Kemudian bila mereka selidik-selidik, dia dapati baju tu ada kat rumah Zaid dan mereka nak tangkap Zaid. Tapi turun wahyu menceritakan bahawa Zaid tidak bersalah. Mendedahkan yang sebenar, akhirnya Rasulullah membebaskan Yahudi dan menjatuhkan hukuman kepada Muslim Ansar. Inilah keadilan, keadilan yang diberikan oleh Rasulullah walaupun orang itu non-Muslim dan seorang lagi Muslim. Dia bukan kira Muslim atau non-Muslim. Dia lihat yang mana yang benar, yang mana yang batil. Mana yang betul, mana yang salah. Itu dia bukan masalah Muslim saja betul, non-Muslim selalu tak betul. Tidak begitu. Inilah contoh peribadi agung yang telah diberi kredit oleh Michael Hart. Okay? Kemudian kita lihat kisah berikut. Dalam ziarah, Rasulullah dia ada seorang anak pembantu. Pembantu beliau ni seorang yang sakit. Dia sakit, dia anak kecil, dia tak cukup umur sebenarnya, tapi maksudnya dia membantu Rasulullah, tapi dia belum masuk Islam lah. So Rasulullah ziarah dan hasil ziarah itu tautan hati berlaku, dia macam berminat kepada Islam dan Rasulullah minta izin daripada ibu bapa dia, dan ibu bapa dia pun membenarkan anak itu memeluk agama Islam, kerana dalam Islam tidak boleh ada paksaan. Jadi ini ialah isu boleh ziarah orang bukan Islam. Ini satu contoh bagaimana kami melakukan ziarah. Dulu sempena Maulid Rasul dan sebelum-sebelum ini kita pergi cuba ziarah, termasuklah orang bukan Islam. Malah saya telah buat satu program. Saya tak pasti ada tak slide gambar berikut ada tak? Saya telah buat, alhamdulillah. Saya telah buat satu program, bersama dengan Jawatankuasa Dakwah Hulu Selangor. Jadi kami buat program dengan ni ziarah hospital. Alhamdulillah, lama dah propose benda tu, akhirnya berjaya. Akhirnya kita buatlah program itu. Cuba anda lihat yang ada seorang yang terbaring yang baju dia tu kan, yang pakai baju tu, itu adalah Mr. Wong. Mr. Wong ni, dia ni masa dia remaja, dia berminat kepada Islam. Tapi tidak ada seorang pun yang berdakwah dengan dia. Kemudian dia lulus dengan baik, dia pergi luar negara, disambung belajar kat luar negara. Dia balik daripada luar negara, dia pun kerja dekat Perak. Juga tak ada orang yang mendekati dia menceritakan pasal Islam. Kemudian dia begitu je. Kemudian Wong dah berumur lah, ni tengok muka dia dah berumur. Dia ada urusan dekat KL, dia jatuh sakit. Dia pergi hospital kata, Encik Wong ni you kena buat pembedahan dalam beberapa hari, tetapi hospital kami ni penuh, HKL penuh. Maka mereka pun telefon
hospital yang berdekatan. Kebetulan hospital Kuala Kubu mengatakan ada kekosongan kat ward mereka, maka Mr. Wong ditempatkan di hospital Kuala Kubu. Tengok bagaimana perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bercari tentang kebenaran, tiba-tiba pula usaha-usaha dakwah sedang berjalan di Hulu Selangor. Kita kebetulan kita buat ziarah hospital. Allah temukan orang yang mencari dengan orang yang hendak menyampaikan. Allah temukan. Itulah pertemuan kita. Dan pada hari itu sebenarnya saya bila borak-borak ni nampaklah dia berminat kepada Islam, cuma dia tak bersedia untuk masuk Islam pada hari itu. Kebetulan masa itu kaki dia itu berdarah dan dia minta tangguh. Dia minta. Jadi saya dengan isteri saya selang 2-3 hari kemudian kami pergi dan kami syahadahkan Pakcik Wong ni. Dia jadi Uncle Gani, Uncle Gani. Jadi yang lain-lain kita semua ziarah. Sejarah kita bagi hamper dan sebagainya. Alhamdulillah. Di sini ada saudara Amran, saudara Amran, masya-Allah, seorang peribadi yang hebat. Beliau menyantuni. Dan saudara Amran seorang saya sepatut puji. Seorang pemimpin yang sampai hari ini dekat Ulu Bernam masih membuat usaha-usaha kebajikan. Walaupun dia bukannya seorang YB ke apa kan. Ini sebab apa? Memang Islam suruh macam itu, insya-Allah. Jadi ini yang kisah yang kita nak lihat bahawa ibrah. Sebab apa? Rasulullah suruh ziarah benda ni. Rasulullah ziarah. Jadi kita ambil daripada sirah ini, kita ziarah. Dan perkara ini kita lihat orang Kristian, orang Buddha dia lebih ke depan dalam hal-hal ini. Kenapa kita Rasul yang hebat, yang Allah utus Rasul yang hebat, jadi contoh kepada kita tak mematuhi. Sempena dengan Maulidi Rasul ni, kita kena ambil pengajaran-pengajaran ini. Next, insya-Allah. Kemudian kita lihat kisah 8 bagaimana Asma Abu Bakar. Asma Abu Bakar ini telah memeluk agama Islam. Dan pada ketika selepas memeluk agama Islam, next slide. Ibunya menziarah. Ibunya itu belum Islam. Ibunya belum Islam, maka Asma minta kepastian kepada Rasulullah. Kepastian. Boleh ke aku buat baik dengan mak aku? Rasulullah kata kena buat baik. Ini yang saya pesan kepada kisah 8. Kisah 8. Ini yang saya pesan kepada mualaf saya. Dalam kita punya hari ini pun ada ramai mualaf kat sini. Saya pesan, saya selalu pesan, dia kata anda lepas masuk Islam sepatutnya menjadi orang yang lebih baik kepada ibu bapa dan keluarga anda. Kalau dulu anda sentiasa bagi duit poket RM100 kepada ibu bapa anda, lepas masuk Islam paling kurang RM100 perlu ada kalau dapat lebih. Kalau dulu selalu lawat mak ayah sebulan sekali, paling kurang sekarang dah masuk Islam kena ada sebulan sekali. Paling bagus kalau dapat tiap-tiap minggu pergi. Masya-Allah. Baru ibu bapa kita merasakan Islam telah mengubah anak aku jadi lebih baik. Tapi kalau kita buat sebaliknya, tak kenalah. Dan ini juga satu teguran kepada rakan-rakan yang born Muslim. Dia jangan kita nak suka salahkan mualaf. Kata, kenapa buruk dengan keluarga kau? Kenapa kau pergi masjid dengan keluarga kau? Kerana memang ajaran Nabi. Dalam kisah ini dia pun dah satu gambaran bagaimana tidak memutuskan pertalian darah dengan ibu bapa. Yang sekarang ni cuma masalah akidah saja berbeza, tetapi pertalian darah masih lagi ada. Tanggungjawab hak sebagai anak tu masih ada kepada individu-individu itu. Okey. Next kita lihat insya-Allah bagaimana dalam kisah yang ke-9, kisah Safwan bin Umayyah. Safwan ni dia upah seorang sepupu dia, Umair, suruh bunuh Rasulullah. Maka Umair pun ambil upah tu, dia pun pergi nak jumpa Rasulullah, tujuannya nak membunuh. Tapi dengan izin Allah, bila dilihat jumpa Rasulullah, dilihat peribadi Rasulullah ni baik, akhirnya lembut hati Umair, dia memeluk Islam. Kemudian Umair, dia berjalan kaki 200 km daripada Mekah ke pesisir pantai Laut Merah. Dia nak jumpa balik Safwan ni. Dan dia minta supaya Rasulullah ni beri jaminan kepada Safwan. Dia kata, ya Rasulullah beri jaminan kepada Safwan, jaminan keselamatan. Rasulullah beri.
Tapi tidak percaya. Maka Umar, yang lain tolong offkan speaker. Hello, anda bercakap ni tolong offkan speaker. Okey. Jadi Umar kembali balik kepada Rasulullah. Wahai dia kena jalan hampir 200 km untuk jumpa Rasulullah, minta sesuatu bukti. Sebab apa? Safwan macam tak percaya. Akhirnya Rasulullah beri serban dia sebagai satu bukti bahawa Safwan akan dapat jaminan daripada Rasulullah. Dan Safwan diberi pilihan untuk memeluk Islam atau dan diberi masa berfikir sebanyak selama 4 bulan. Walaupun asalnya 2 bulan, dilanjutkan jadi 4 bulan. Jadi Safwan pun tinggal di Mekah dengan jaminan keselamatan oleh Rasulullah. Dan dalam masa itu peperangan Hunain dan Safwan telah diminta untuk supply baju besi kepada tentera Islam. Dan Safwan pun turut serta dalam perang Hunain itu bukan sebagai askar tentera, tetapi dia nak supply barang besi. Dia dibayarlah. Barang besi itu dia dibayarlah, betul kan? Jadi bila menang, bila peperangan Hunain itu tentera Islam menang, Rasulullah agihkan rampasan perang kepada tentera-tentera dan yang keperluannya, dan Rasulullah juga beri kepada Safwan yang belum masuk Islam sebanyak 100 ekor unta. Malah masa itu Safwan dia memandang kat satu lembah. Lembah tu ada unta, ada kambing, sepenuh lembah tu Rasulullah beri lembah, sepenuh lembah. Dia kata, wahai Safwan, kalau itu kehendak kamu, ambillah katanya. Akhirnya kerana menjinakkan hati pada Rasulullah, nilai iman lebih besar daripada nilai harta ini. Akhirnya Safwan bin Umayyah telah memeluk Islam. Masya-Allah. Ini kita lihat bagaimana peribadi seorang rasul. Dia memberikan hak-hak seorang non-Muslim pada ketika itu. Ini juga merupakan menjadi satu kredit kepada Rasulullah yang telah diberi oleh Michael H. Hart dalam bukunya. Dan kita lihat kisah yang berikut, bagaimana Nabi berjiran dengan Yahudi, berjiran dengan orang Parsi, bila dia ajak minum sup di rumahnya. Masya Allah, Nabi bermuamalah dengan mereka. Dan memang ini satu semangat yang perlu kita pertahankan dalam konteks negara kita yang masyarakat majmuk. Ada berbilang kaum, walaupun pelbagai agama, mereka pun sekarang menghormati. Mereka tahu orang Islam boleh makan apa, halal mana, hanya makanan sembelih dan sebagainya. InsyaAllah kita perlu mengadakan hubungan-hubungan ini. Kalau anda lihat gambar ini, gambar next slide, gambar ini bahawa bagaimana kami buat satu program forum di church, program church, kita buat program ni. Dan Masya Allah, kita lihat lepas dah program tu, memang saya jadi moderator dan Ustaz Nizam Abdul Kadir, wakil Islam, memberi bercakap dari aspek Islam tentang alam semula jadi, tak silap saya lah, tentang alam, kebersihan alam dan sebagainya. Ada seorang speaker daripada Hindu, ada seorang speaker daripada Kristian. At least kita lihat audiens yang daripada pelbagai agama, mendengar daripada pelbagai agama punya pandangan, dan kita nampak memang Islam memang terselah keindahan, kecantikan dalam perkara itu. Dan bila kita borak-borak, kita banyak benda, kita building the bridge, membina jembatan supaya kita akan ada hubungan yang baik. Kita kan kena bina hubungan yang baik untuk kita sampaikan tentang Islam. Itu yang kita buat. Dan kita lihat sebab apa? Kita balik kembali kepada yang merupakan manusia ni, maknanya Muslim dan non-Muslim. Rasulullah ini bukan Nabi kepada orang Muslim saja, tapi Rasulullah adalah Nabi kepada orang Muslim dan non-Muslim. Macam kita memang sudah ikat, merupakan umat ijabiyah, umat yang telah akad janji dengan Nabi, kerana kita dah syahadah. Tetapi non-Muslim merupakan umat dakwah, umat yang perlu kita seru. Okey, next kita lihat. Sebab itu kalau kita lihat
dalam bila kita lihat Nabi ini ialah untuk seluruh umat. Nabi ini untuk seluruh umat. Next slide lagi, satu lagi. Nabi juga membawa mesej dia, Al-Quran juga untuk orang bukan Islam juga. Al-Quran bukan untuk orang Islam sahaja. Kalau kita lihat penggunaan gaya bahasa nida untuk memberi peringatan kepada munada, orang yang dipanggil. Dalam Al-Quran dia ada banyak ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Dikatakan ada ya ayyuhan nas ada 20 kali dalam Al-Quran. Wahai manusia. 14 ayat di hadapan ya ayyuhan nas tu ada 6 ya ayyuhan nas di tengah-tengah. Mana ada 20 kali. Ya ayyuhallazina amanu ada 89 kali. Ayyuhal mu'minun ada 1 kali. Masya-Allah. Bermakna Quran ini bukan saja untuk orang beriman, malah untuk seluruh manusia. Dan kita lihat kerana ini kerana perkataan ya ayyuhan nas ini ada 2 orang telah memeluk agama Islam. Di mana kisah di mana bagus Ustaz Safwan dia Ustaz Syahrom Ustaz Syahrom orang Gombak sebenarnya dia diadmit di hospital, dia sedang membaca Al-Quran. Jiran dia di Wat ini dua-dua bukan Islam, satu Bengali, satu orang Chinese dia kata baca buku Melayu ke? So ustaz ni betulkan bukan, ini Quran, ini bukan untuk orang Melayu, untuk semua manusia. Semua manusia? Dia kata, ya, cuba tengok ayat ni. Kebetulan dia baca tu ayat, dia kata, tengok ni. Ya ayyuhan nas, dia kata, wahai manusia. Dia kata, sing you manusia ke? Manusia. Tengok. Jadi Ustaz Sarum hanya terangkan, selama ni Quran ini hanya untuk orang Melayu saja, hari itu penerangan mereka dapat tahu Quran ini bukan saja untuk orang Melayu, tetapi untuk semua manusia. Dan dibagi tunjuk bukti ada perkataan ya ayyuhan nas. Masya Allah, tak apa berlaku kepada 2 orang ni. Mungkin sebelum ni mereka tercari-cari ada masalah, tercari-cari penyelesaian dalam pelbagai benda, cuma mereka tak ambil Quran sebagai penyelesaian. Bila hari ini dapat maklumat dalam Quran juga untuk semua manusia, dan akhirnya kedua-dua individu itu menurut Ustaz Syahrom yang diceritakan kepada saya, dua-dua telah memeluk agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah SWT. Jangan kita ingat Nabi Muhammad ini untuk diri kita saja. Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin. Mesej dia, kitab yang dibawa juga untuk sekalian manusia. Ini kita kena faham insya-Allah. Sebab itu kita lihat bagaimana bagaimana Yusuf Islam, Cat Stevens, yang mana sebelum ini dia menghiburkan ramai orang. Dia menghiburkan ramai orang, masya-Allah. Tapi dia sendiri ada masalah. Dia ambil alkohol dan sebagainya. Abangnya risau. Dia cuba cari dalam agama Buddha, dia cari dalam agama Kristian, tak menyelesaikan masalah. Tiba-tiba abang dia kata dia bagi Al-Quran, dia hadiahkan Al-Quran. Walaupun abang dia bukan Islam, tapi dia hadiahkan Al-Quran. Akhirnya, cuba baca sendiri kisah dia, Cat Stevens, dia tertarik dalam kisah tentang Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Akhirnya dia memeluk agama Islam dan mengambil nama Yusuf sempurna dalam surah Yusuf dan sebagai Yusuf Islam, masya-Allah. Dan kita ada ramai orang seumpama Cat Stevens yang mana selepas diberi Al-Quran mereka mengkaji, mereka masuk Islam. Tak dapat kita. Jadi maknanya mulai hari ini kita ubah. Mari kita bagi Al-Quran. Bukan pun tidak mushaf, sebab ada pandangan mushaf boleh kita bagi terjemahan insya-Allah yang ada bahasa Arab dan terjemahan. Kita bagilah kepada non-muslim. Kalau mereka tak diberi, macam mana mereka nak tahu seruan nida ni? Sebab dalam ya ayyuhan nas ada seruan amar, perintah, memerintahkan macam-macam, larangan, pertanyaan, hukum. Macam mana mereka nak tahu hukum sedangkan kita tak bagi dia baca? Ini perkara yang perlu kita lihat insya-Allah. Jadi sebab itu kami kita bila Maulid Rasul kita pergi jumpa, tengok gambar berbangsa-bangsa. Next slide berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tengok tangan mereka memegang brosur yang mengenai Nabi Muhammad dalam bahasa Tamil. Kita jumpa sebab kita rasa kita gembira. Sempena kalau anak kita hari jadi, hari ni kita gembira. Kita panggil orang, kita bagi dia coklat. Kita kata hari ni hari jadi anak saya, tolong doakan. Ini dia. Kenapa kita tidak buat dalam konteks Maulid Rasul, hari ini hari jadi Nabi kami,
kita adakan coklat. Ini kita buat program di Hulu Selangor yang pernah kita buat. Ya. Pernah kita buat Jawatan Kuasa Dakwah pernah buat dulu di mana malam 2-3 malam tu kita semua yang tak dapat datang, yang tak dapat turun pada street dakwah, mereka datang packing cookies. Saya ingat lagi Kak Fiz dia usahakan cookies lepas tu kita buat packing dan sebagainya. Esoknya tu kita pergi ziarah, kita bagi cookies, coklat, biskut, dan itu juga kita bagi brosur tentang Nabi Muhammad. InsyaAllah kita akan boleh buat, Jawatan Kuasa Dakwah akan buat lagi insyaAllah. Dan kita tidak tahu, mungkin kita tak payah kata nanti diorang buang lah, itu bukan urusan kita. Ya, biar mungkin anak saudara dia baca, mungkin anak saudara tertarik dengan Nabi Muhammad dan sebagainya. Ini kita kena approach. Next, kita lihat bagaimana lagi. Next lagi. Kemudian program kita pernah buat dengan di Hulu Selangor pernah buat, kita menyantuni 19 estate di Hulu Selangor. Di Sabak Bernam, di Hulu Bernam, dan sehingga hari ini Tuan Haji Amran masih terus menyantuni. Masya-Allah, tahniah kepada Tuan Haji Amran. Dan kita build the bridge. Akhirnya kita bagi bantuan, back to school. Kerana memang benda-benda macam ni. Dan kita juga pernah buat program nanti dulu sebaliknya sebelum ni Maulid sempena Maulid Rasul saya libatkan ni mualaf saya suruh pakai pakaian tradisi mereka, sebab kita nak gambarkan bahawa Islam ni tak payah kita nak buang budaya. You dulu memang sebelum masuk Islam India, lepas masuk Islam pun you tetap India. Cuma agama you saja berbeza. Jadi budaya yang cuma kita buat ubah suai. Tengok mualaf saya memakai dia taklah nampak perut, tari tak ada masalah. Dia menutup aurat. Itu. Cuma kami tak sempat buat banner. Masya-Allah dalam program itu dan kami tengah lalu ni ada kereta-kereta yang berhenti. Dia tengok ada pula orang India boleh pula Ya memang India tetap dengan India. Tidak perlu nak tukar jadi Melayu. But you are Muslim. Ini kita nak sebarkan lagi insya-Allah. Next isu-isu yang boleh kita atasi, masalah anjing, masalah kucing, masalah colok. Kadang-kadang kita marah orang non-Muslim bakar colok lah, bakar tanggi, bati, mungkin bati. Mungkin pada kita rasa bau tu tak enak, tapi pada mereka tak ada masalah. Kalau kita rasa macam ni, kita tak bolehlah marah jiran kita pasal itu dah dia punya upacara sembahyang dia. Kita pasanglah kat rumah kita wangi-wangian, lawan dengan benda tu. Dan pada waktu azan ada masa-masa orang Hindu dia bunyi loceng. Jadi kita kena terima. Inilah keharmonian yang kita nak lihat. Dan kalau ada dekat sini Jawatan Kuasa Surau pembesar suara kat masjid tu untuk azan, yes, boleh. Tapi untuk kuliah-kuliah ni kalau bolehnya biarlah pembesar suara dalaman. Kerana kita kena ambil kira tentang kanak-kanak, wanita, tak kira pelbagai agama pun yang sakit, yang uzur, yang perlu rehat dan sebagainya. Azan, yes, kena dilaungkan. Tetapi dari sudut Islam, dari sudut anjuran pembesar suara untuk ceramah kursus ni, kalau boleh buat speaker dalaman. Dan memang dari sudut Selangor telah memberi arahan macam itu. Ini kita kena, itu saya katakan, membiasakan yang betul, membetulkan yang biasa. Sempena Maulid Rasul ni, kita kena ubah. Sebab ini ialah anjuran-anjuran Rasulullah. Kita lihat bagaimana di New Zealand. New Zealand, bila mana orang Islam mendapat ancaman, maka orang-orang bukan Islam yang prihatin. Mereka waktu orang Islam tengah solat, next slide. Orang Islam tengah solat, mereka jaga supaya orang-orang yang tengah solat tidak diganggu oleh orang-orang bukan Islam yang tak bertanggungjawab. Ramai kadang-kadang tak bertanggungjawab itu beberapa orang saja. Kejadian tembak orang tu kan beberapa orang saja, tapi ada ramai non-Muslim yang baik-baik insya-Allah. Begitu juga kita lihat apa yang berlaku di Miri. Next slide. Di Miri. Next. Bagaimana di Miri waktu sembahyang Jumaat, church dengan solat masjid sebelahnya belah. Waktu sembahyang church juga buka untuk beri ruang kepada orang-orang Islam parking kereta kat church. Dan begitu juga hari Ahad pula masjid dibuka
kalau ada orang-orang Kristian yang tak cukup parking kereta dekat church, dia nak parking. Jadi ini perkara yang boleh tolak ansur dalam perkara-perkara yang boleh bertolak ansur. Dengan kita beri parking itu bukan bermakna kita bersama dalam ibadah mereka, tidak. Ini adalah keharmonian yang perlu kita pelihara, kerana inilah dia understanding dan respect yang perlu kita war-warkan dalam negara yang masyarakat majmuk. Jadi saya rasa itu sedikit penerangan pada hari ini, dan inilah saya nampak anjuran-anjuran Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang mungkin inilah menjadi poin-poin yang telah diambil kira plus point oleh Michael H. Hart dan juga orang-orang lain untuk meletakkan Nabi Muhammad sebagai pemimpin tersohor daripada dalam sejarah peradaban manusia. Ya. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Saya buka kalau ada persoalan-persoalan. Dipersilakan. Ada persoalan tak? Kepada pelajar-pelajar saya, jangan keluar dulu. Nanti kita akan ambil gambar. Kita akan ambil gambar. Okay. Ada persoalan? Ada nak bagi pandangan? Sila. InsyaAllah kita tunggu lagi dalam beberapa mungkin bulan ni ke apa ke, kita bercadang untuk buat street dakwah. Street dakwah. Saya dah ada bahan-bahan juga untuk kita edarkan kepada rakan-rakan kita yang non-Muslim, kenalkan Nabi Muhammad dan sebagainya. InsyaAllah. Okay. Ada? Ada? Satu? Ada dua? Tiga? Empat? Lima? Tak ada soalan Okeylah ataupun boleh tulis ke dalam ni, boleh kami baca kalau ada chat boleh dah tulis juga tak ada okey, kalau tak ada alhamdulillah saya ambil kesempatan kat sini saya mohon maaf tahniah kepada Jawatankuasa Dakwah untuk bulan Oktober ni kita dapat buat lagi program. Pada bulan lalu kita ada buat 2 program, satu dalam bahasa Tamil dan satu dalam bahasa Melayu, topik yang sama tentang ciri-ciri Islam, ciri-ciri Islam. Dan insya-Allah pada bulan-bulan berikut ni pun kita akan tetap buat paling kurang 1 program, dan insya-Allah saya bercadang pada bulan berikut, bulan November ini, insya-Allah dakwah pula kita dah lama. Jadi at least di depan Allah SWT kita ada reason bahawa ya Allah kami telah buat ikut kemampuan kami. Jadi kita mohon kepada Allah SWT dalam dakwah ini seperti mana masa ziarah hospital tadi, mudah-mudahan Allah hantar orang-orang yang sedang mencari tentang Islam dan jumpa dengan kita, mudah-mudahan akan syahadah. Biasanya dalam dakwah kita akan jumpa, kita akan ada sahaja orang yang syahadah on the spot, ataupun paling tidak susulan daripada itu beberapa minggu kemudian ada yang syahadah. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada banyak-banyak. Saya mohon kepada pelajar-pelajar saya, Auni jangan offkan dulu. Saya mohon pelajar-pelajar saya supaya kekal, supaya kita dapat bergambar. Bergambar, okey. Jadi tolong Yang lain boleh bergambar cikgu. Kamera. Yang lain pun boleh juga. Okey. Kita semua dulu. Gambar dulu. Gambar. Kamera, face. Kamera on face. Okey. Jempol buat kamera. Okey. Ini baru saya nampak Ravi dalam saya punya ni. Ada lagi. Mungkin anda semua boleh ni yang lain
ambil je gambar, ada 2-3 orang. Sebab kami ada bukti untuk gambar untuk dihantar insyaAllah. Okay, elan kamera tu orang guys. Kamera, please on the camera. Ambil gambar. Okay. Dalam 2 minit kita akan off-kan ni. Para yang tengah,